the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy dan kali ni Kama nak cerita dengan korang kisah seram yang dikongsikan oleh kawan Kama sendiri iaitu YouTuber juga. Kalau siapa peminat seram kat sini, mesti korang kenal Ray Mohtar. Korang boleh check it out. Dia punya YouTube channel dekat link description box below. Kamu letak link YouTube channel dia. Dia pun kongsi kisah-kisah seram juga. Dan hari ni kamu nak cerita kat korang pengalaman yang dikongsikan oleh Ray tentang office dia yang bagi kamu sangat keras ya. Dan ada misteri kisah di sebalik kenapa office dia tu jadi seram macam tu. Dan kisah yang kedua berlaku dekat sebuah hotel di Penang ketika dia nak bercuti dengan family dia. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kisah yang pertama dekat office Ray ni kan. Pengalaman seram yang berlaku dekat office Ray ni adalah office yang di mana Ray masih bekerja sehingga sekarang ya. Jadi Kama tak boleh dedahkan nama office tersebut, lagipun tak payah tahu kot sebab office tu hanya staff-staff mereka yang kerja di situ saja yang akan pergi ke bangunan tersebut. Tapi kalau kamu sebut brand ni memang korang kenal sebab dia memang famous. So, Ray ni dekat tempat kerja dia kerja macam editor, photoshoot, bahagian-bahagian macam tu lah. Edit design dan sebagainya. Dan Ray dah duduk dekat office dia tu, dah bekerja dekat office tu selama 5 tahun ya. Nak dijadikan cerita, office Ray ni ada 4 tingkat. Dan Ray duduk dekat tingkat yang keempat, which is atas sekali. Dan dekat tingkat 4 tu, ada satu bilik yang kosong yang dah lama tidak digunakan. Tak ada siapa pernah gunakan bilik tu. Memang ditutup sentiasa. Sebelum Ray masuk office tu lagi, kerja kat situ lagi, memang Ray dimaklumkan yang bilik tu kosong. Jadi bila Ray masuk, Ray tengok pelik lah, kenapa nak kena kosongkan bilik ni kan? Baik aku buat studio. So dia fikir macam bilik tu boleh buat studio untuk dia set up. Dia kan bahagian-bahagian edit, PC, kena gunakan PC, kena gunakan lighting dan sebagainya. Jadi Ray fikir memang perlukanlah studio ni. Jadi apa yang Ray buat, sewaktu dia masuk kerja dekat situ, dia bersihkan bilik tu yang dah lama kosong, dah lama tak ada siapa gunakan bilik tu. Dia bersihkan dan jadikan sebuah studio. Tapi rupa-rupanya ada sebab tau kenapa bilik tu dikosongkan. Kenapa tak ada siapa yang berani gunakan bilik tu. Sebenarnya masa office tu mula-mula dibuka, tingkat 4 tu adalah sebuah salon kecantikan. Tapi salon kecantikan tu dah lama tertutup dan terbiar. So korang faham lah bila dah terbiar kan. Walaupun dia bukan rumah, dia adalah bangunan tau. Dia adalah satu ruang. Jadi bila tempat tu kosong lebih daripada 40 hari, adalah jin yang menghuni tempat tu. Lepas tu bila staff mula ramai dekat dalam company tu kan. Jadi company tu pun terpaksalah buka balik tingkat yang keempat tu. Buka balik, kemaskan balik untuk staff-staff masuk dan bekerja di situ. Jadi selama Ray ni bekerja dekat tingkat 4 tersebut dan menggunakan bilik yang dia dah clearkan, bilik yang kosong tu dia dah clearkan, dia jadikan bilik shooting, set up lighting, set up PC dan sebagainya, ada beberapa pengalaman seram yang kerap terjadi dekat Ray dan juga rakan sekerja dia. So, kisah yang pertama, satu hari ni kawan Ray, kita bagikan nama dia Acik, bukan nama sebenar. So, Acik dengan Ray ni, diorang biasanya bawa bekal untuk lunch. Jadi, diorang tak adalah turun bawah apa semua nak beli makanan kan. Jadi, bila waktu lunch je, diorang akan makan dalam office dan masa yang selebihnya diorang tidur. Diorang tidur kat mana? Diorang tidur dekat bilik yang pernah terbiar
dan telah ditukar menjadi bilik studio. So masa tu Acik ni dia dah makan, dia dah lunch kan. Lepas tu dia tidurlah dalam bilik tu. Time tu Ray tak ada. Dia tidur sorang-sorang dalam bilik tu. Dalam bilik studio ni korang memang gelap gelita tau kalau tutup lampu. Tak ada satu cahaya pun yang menembusi bilik tu. Memang gelap gelita. So si Acik ni tidurlah dengan nyenyak dalam bilik tu, tanpa ada gangguan bising-bising. Tiba-tiba tengah nyenyak tidur tu, bom, dia terdengar bunyi jatuh tau. Bunyi jatuh tu memang dia terdengar bunyi lighting. Sebab dalam bilik studio tu memang penuh lah barang-barang shooting kan. Ada PC, ada kamera, ada tripod, monopod, segala pot-pot. Ada lighting yang besar tu. So bunyi yang dia dengar tu seakan-akan bunyi lighting yang besar tu terhempas jatuh ke lantai. Sebab bunyi dia sangat kuat. Jadi Acik yang tengah tidur ni terkejutlah dengar bunyi tu. Dia terus terbuka mata dia. Dan terkejutnya korang, dia buka mata dalam keadaan gelap tu, dia boleh nampak ada satu bayangan macam manusia, badan macam manusia tapi makhluk lah kan, tengah mencangkung depan mata dia. Mencangkung macam tu tau. Kita boleh nampak sosok macam tu. Dia terkejut tengok lembaga tu kan. And then benda tu melompat, pop, hilang. Terus hilang, terus jadi gelap. Jadi si Acik ni yang tengah terkejut tu cepat-cepat lah ambil handphone dia. Dia buka torchlight kan. Dia buka flashlight. Sekali tengok, tak ada apa-apa pun dekat depan mata dia. Dan tak ada apa-apa pun barang yang terjatuh. Lighting tu elok je berdiri dekat tepi tu. Semua benda elok je terletak. Tak ada barang yang jatuh dekat atas lantai. Sedangkan dia dengar bunyi jatuh kuat terhempas dekat lantai. So dia cepat-cepat bangun, on lampu. Lepas daripada tu dia diam je. Keesokan harinya barulah si Acik ni cerita dekat Ray apa yang terjadi semalam. Dan rupanya Ray pun pernah juga diganggu waktu tengah tidur dalam bilik studio tu. Kadang-kadang dia tidur, tiba-tiba kaki dia rasa macam kena rentap tau. Kadang-kadang tangan dia rasa macam kena tarik. Seolah-olah bukan diorang sahaja yang berada dalam bilik tu, tapi ada penghuni lain yang menghuni bilik tu juga. So dia macam nak kacau-kacau lah. Sejak daripada kejadian tu, Acik ni pun selalu juga kena. Bila tidur dalam tu, rasa macam kaki dia kena rentap, tangan dia macam kena tarik macam tu. So itu yang pertama. Cerita yang kedua pula, dekat office dia ni tak ada lift tau. Memang tangga. Daripada tingkat 1 sampai tingkat 4 tu memang tangga saja. Jadi bila naik tangga tu ada dinding besar kan. Dinding tu besar dan tinggi tau. Dan dekat dinding tu ada macam saluran pipe. Ada satu hari tu kawan Ray ni, kita bagi nama dia Lisa. Lisa ni dia tengah nak turun tangga tau. So bila turun tangga, mata dia tu tengah terpandang atas tau. Jadi ni tangga paling atas, mata dia pandang straight dekat dinding atas. So dia ternampak, apa benda tu? Dia ternampak dekat pipe tu ada terselit beberapa helaian rambut. Dan rambut tu korang panjang. Bukan benang tau, rambut. Korang bayangkan, dia dekat tangga atas. Dan rambut yang dia nampak tu paras dinding dekat tangga atas tu kan. The only way kepala ni untuk pergi ke pipe yang tinggi tu hanyalah dengan menggunakan tangga yang tinggi. Ataupun unless kau boleh terbang. Kau boleh terbang, bolehlah rambut kau tu melekat dekat kepala pipe tu. Tapi persoalannya, siapa yang terbang? Siapa yang terbang guys? So itu dua cerita seram yang pernah berlaku dekat kawan-kawan Ray tau. Ray pula dia pernah kena waktu dia solat dalam bilik studio tadi. So satu hari tu Ray dengan kawan dia Acik tadi tu nak solat berjemaah lah dalam bilik studio tu kan. Time tu Acik jadi imam dan Ray jadi makmum. Tengah solat-solat, dah baca doa apa semua, Ray terpandang lah dekat atas sejadah dia tu kan. Baru dia perasan, ini rambut siapa? Rambut siapa yang panjang now ni? Hari tu baru je dengar kes pasal rambut terselit dekat pipe. Sekarang ni ada lagi rambut yang sama dekat atas sejadah. Dan yang peliknya, semua office mate dia
Tak ada seorang pun yang free hair tau. Semua bertudung. Dan yang masuk bilik studio ni hanyalah diorang berdua je. Memang perempuan tak ada kunci bilik tu. Jadi diorang memang tak masuk pun bilik tu. Lelaki pula semua rambut pendek. Jadi milik siapakah rambut yang panjang tu? Rambut tu warna hitam. Ini adalah gambar sebenar yang dikongsikan oleh Ray. Dan itulah rambut yang dia nampak. Lepas tu salah seorang daripada kawan Ray ni, dia ada ilmu mistik-mistik ni lah. Dia ada menuntut ilmu tu kan. Jadi menurut kawan Ray ni, kejadian yang berlaku dekat Ray dengan penampakan rambut dan sebagainya tu merupakan salam perkenalan daripada benda tu. Lepas tu pernah juga kejadian ni berlaku dekat tempat yang sama, bilik studio tu, time solat juga. Tapi kali ni Ray jadi imam dan Acik tadi jadi makmum. Masa dia tengah solat tu kan, rakaat pertama, dia rukuk. Time dia rukuk tu, kadang-kadang kita pandang bawah kan, tapi kita boleh nampak sekilas tau benda sekeliling kita tu kan. Jadi tengah dia rukuk tu, dia tiba-tiba ternampak macam ada satu kain putih. Tak pernah ada kain putih dalam studio tu. Tiba-tiba ada kain putih. Kain putih macam tegak, macam seolah-olah ada orang berjubah putih lah dekat sudut tu kan. Sudut tu ada lighting tau. Lepas dah rukuk tu dia bangun lah kan. So dia terperasan benda tu macam hilang. Dah tak ada, dah nampak macam warna kelibat putih tu. Dia pun solat macam biasa. Time nak sujud tu, mata dia buka pandang sejadah nak sujud tu, ternampak ada bayangan orang tengah lalu tau. Kelibat lalu kat depan sejadah tu. Dia bangun lepas habis solat apa semua, Ray cuba berdiri dekat depan yang lighting tadi, sudut tu, yang Ray rasa macam dia nampak ada kain putih tadi tu kan. Dia cuba tutup mata, dia diam. And then waktu dia tutup mata tu, dia rasa macam badan dia ni terhuyung-hayang tau, macam pening sangat. Dia buka mata, dah tak terhuyung-hayang dah. So Ray pun try lah ambil gambar, dia snap dekat sudut hujung tu, dan dia send dekat kawan dia yang ada ilmu tadi tu, yang boleh nampak benda-benda ni kan. Kawan dia ni pun sebenarnya office mate dia juga, tapi time dia minta tolong tengokkan tu, kawan dia ni dah berhenti kerja dah dekat situ. So dia tunjuk lah, weh, kau dah nampak apa-apa tak dekat dalam gambar ni kan. Dan alangkah terkejutnya, kawan dia tu kata apa tau, Ray, benda tu betul-betul muka dia dekat depan skrin tu. Astaghfirullahalazim. Cuma dia kata Ray tidak diizinkan Allah lah untuk melihat benda tu, sebab tu Ray tak nampak. Dan satu lagi kisah, waktu ni kawan dia yang pandai berubat tu, yang ada ilmu mistik ni kan, time ni dia belum berhenti kerja lagi, dia ada dekat situ, dan tempat duduk dia dekat belakang Ray je. So diorang office mate belakang-belakang je kan, jiran je. So kali ni kejadian ni tak berlaku dalam bilik studio tersebut, tapi berlaku dekat tingkat 4, tingkat yang samalah dengan bilik tu. So Ray ni punya tempat kerja dekat tingkat 4 tu ada meja dan juga PC untuk dia bekerja, dan belakang dia ada juga meja dan PC, iaitu kawan dia tadi yang pandai ilmu berubat ni. So meja Ray ni kat tepi ni ada pintu tau. Pintu tu untuk pintu orang keluar masuk lah. So Ray ni dah biasa dah time kerja orang duk keluar masuk kan. Cuma kali ni dia perasan ada orang masuk, tapi macam laju tau. Macam laju, warna hitam. Kalau orang masuk, dia macam jalan lengah kan masuk. Tapi ni dia macam kelibat. So dia perasan benda tu, tapi dia macam buat tak indah jelas, sebab dah biasa kan orang lalu lalang, mungkin dia tak perasan. Tengah khusyuk mengedit dekat PC dia tu, tiba-tiba Ray rasa macam ada orang tiup kat leher dia. Macam ada angin lah, tiba-tiba lalu kat belakang tengkuk dia kan. Lepas tu Ray diam je, tak nak bagi tahu lagi kawan dia, sebab kalau Ray cerita mesti kawan dia tahu kan, sebab kawan dia kan boleh nampak. Lepas tu time diorang nak solat kan, dah zuhur, diorang nak pergi ambil wuduk lah kat tandas. Time kat dalam tandas tu lah baru Ray cerita dekat kawan dia tu kan, tadi aku macam nampak ada benda lalu masuk dalam tingkat 4. Lepas tu rasa macam ada angin lalu kat belakang. Lepas tu kawan dia kata apa? Oh, memang dia ada tadi. Dia datang tadi, betul-betul ada dekat belakang aku.
Which is diorang membelakangi macam ni tau, diorang punya tempat duduk tu kan. So benda tu ada dekat tengah-tengah antara Ray dan juga kawan dia tadi tu. Dan menurut kawan Ray, rupa makhluk tu sangat buruk tau. Rupa dia bukan macam manusia biasa, tapi rupa dia macam Dementors cerita Harry Potter tu. Dan apa yang benda tu nak adalah dia cuba nak attack kawan dia ni. Mungkin benda tu tahu yang kawan Ray ni boleh nampak ada ilmu tu dan sebagainya. Kadang-kadang benda ni dia suka mencabar tau. Dan akhirnya si kawan dia ni pun zikir dan baca ayat-ayat tertentu yang dia selalu amalkan untuk halau makhluk tu. Dan kenapa Ray ni tiba-tiba terasa angin tu adalah sebab benda tu pergi. Benda tu dihalau kan. Jadi benda tu pergi tu lah Ray dapat rasa angin lalu kat tengkuk dia. Dan apa yang mengejutkan, Ray bagi tahu sebenarnya makhluk yang mengganggu diorang kat dalam office tingkat 4 tu adalah merupakan jin yang bertuan. Dia ada tuan, dan apa yang mengejutkan, tuan dia tu ada dalam office tu, bekerja di office yang sama sampai sekarang ya. Masih bekerja dengan Ray. Ray tahu siapa tuan dia, tapi dia buat-buat tak tahu je lah kan. Sebab Ray tak nak tuan dia ni tahu yang Ray ni dah tahu kan, Ray pula kena attack. So itu pengalaman seram Ray dekat office dia. Pengalaman seram yang kedua adalah ketika dia nak bercuti dengan family dia dekat sebuah hotel yang sangat cantik, tapi sebenarnya penuh dengan misteri dan berhantu ya. Masa ni Ray tengah plan nak bercuti dengan family dia dekat Penang. So dia pun carilah hotel nak book. Dia cari dekat internet. Scroll dekat website tu, terjumpalah satu hotel ni yang cantik. Luaran dia memang cantik, sangat. Tapi sebenarnya luaran saja. Sebab bila check in baru Ray tahu bangunan itu adalah bangunan lama dan dia hanya cantikkan dekat luar je supaya nampak macam bangunan baru. Dia hanya repair balik bahagian luar. Dan bila masuk, dia macam rumah flat je korang. Design dia menurut Ray sangat-sangat old school. Lepas tu dia ada banyak macam design-design kayu-kayu. So memang macam lama-lama punya style lah kan. Time nak check in tu, belum masuk ke bilik lagi, Ray dah rasa seram sejuk dekat hallway dia tu tau. Sebab bila masuk memang terasa vibes hotel yang berhantu. So Ray buat tak indah je lah kan. Dapat je kunci, diorang pun teruslah bawa bagasi apa semua naik ke bilik tersebut. Buka je pintu tu, terus rasa aura yang seram. Padahal waktu tu pagi lagi tau. So Ray cuba buat tak tahu dengan perasaan dia tu. Dia pun duduk dan berehat lah kat dalam rumah tu. Sementara family dia lain ada yang tengah mandi, ada yang tengah rehat, baring main phone. So tengah nak duduk kat sofa tu, tiba-tiba Ray terdengar ada orang ketuk pintu. So Ray pun pergilah check kan. Dia buka je pintu bilik hotel tu, tiba-tiba rasa satu angin yang masuk. Macam tu tau. Dan serentak dengan bunyi guli. Bunyi guli tu terasa dekat sangat, seolah-olah guli tu terjatuh dekat kaki dia tau. Jadi dia pandanglah bawah kan. Apa yang jatuh tu? Tapi tak ada apa-apa. So dia usah dekat luar. Tak ada siapa-siapa pun. Siapa yang ketuk tadi? Masalahnya guli yang dia dengar tu kuat tau. Ray rasa satu rumah tu boleh dengar bunyi guli yang jatuh tu. Dia macam bergema. Time ni dia macam dah dapat agak lah ada benda yang tak kena dalam bilik hotel ni kan. Jadi dia pun tutup pintu, buat macam biasa, dia tak cakap pun dengan siapa-siapa. Sebab tak nak family Ray risau dan takut lah. Diorang kan nak bercuti, dah lah baru first day, baru first nak check in tu kan. Tiba-tiba dengar pula benda seram, tak best lah. Dan sepanjang Ray duduk dekat dalam hotel tu, Ray rasa seakan diperhatikan oleh makhluk yang tak boleh dilihat dengan mata kita sendiri. Sampaikan dia nak tidur pun tak lena tau. Dia biarkan TV tu terbuka sampailah esok pagi. Lepas tu rasa macam tak sedap hati sepanjang masa. Jadi Ray pun turunlah ke bawah. Dia call kawan dia yang pandai berubat tadi tu. Kawan dia ni sebenarnya
merupakan tok guru jugalah kepada Ray, sebab kawan dia pun ajar juga ilmu-ilmu ni dekat Ray. Jadi Ray pun ceritalah apa benda yang jadi kan. Dan menurut kawan Ray tu, dia kata ada benda yang dari rumah tu nak bagi tahu dekat Ray yang rumah tu adalah rumah dia. Ray dah bisyang dah sebab dia book hotel tu 2 hari tau. So hari kedua Ray tengah jalan dekat bahagian ruang tamu ke arah dapur tau. Tiba-tiba sekali lagi Ray rasa macam dia terpijak something yang bulat macam guli. Saiz dia macam guli. Dan dia terdengar bunyi tu bergolek. Seakan-akan macam guli lah, bergolek dekat atas lantai kan. Masalahnya bunyi tu real gila, tapi bila dia tengok ke bawah lantai, dia cari, tak ada satu pun benda yang rupa dia macam guli, bunyi dia macam guli, tak ada. Time ni pun Ray diamkan diri juga, dia tak ada bagi tahu siapa-siapa. Tapi waktu nak check out tu, nak balik tu, Ray tanyalah dekat abang dia, sebab time masa pertama kali Ray buka pintu and terdengar bunyi guli jatuh dekat berhampiran kaki dia, Ray perasan abang dia ada dekat ruang tamu belakang Ray tau. So mesti abang dia pun terdengar benda yang sama, sebab diorang tak adalah jauh sangat. Tapi bila Ray tanya abang dia kata dia tak dengar satu pun bunyi guli sepanjang berada dalam hotel tu. Dan dia perasan juga waktu Ray buka pintu tu, dia perasan Ray macam tunduk bawah kan, tengok dekat kaki. Tapi waktu dia nampak Ray buat macam tu, dia tak dengar apa bunyi guli tu. Tapi itulah, hanya Ray sahaja yang dengar bunyi guli tu sepanjang kat hotel. Tapi bila Ray tanya family dia yang lain, diorang pun kata sebenarnya time diorang tengah lepak-lepak dekat ruang tamu hotel tu, memang terasa seram sejuk je. Tapi Alhamdulillah benda tu tak ikut lah sampai diorang balik rumah nak check out tu kan. Mungkin benda tu dah lama kan dia duduk dekat hotel tu, so dia anggap hotel tu, bilik tu adalah rumah dia. So itulah dia kisah seram. Menurut Kamal sangat-sangat seram. Lagi-lagi bab rambut dekat office tu, Kamal rasa tu memang sosok Cik Ponti tu. Apa lagi kalau bukan rambut panjang, ternampak kelibat jubah putih tu. Oh my god, siapalah yang sanggup bela saka yang menyerupai Pontianak ni. So kalau korang ada lagi kisah-kisah seram yang pernah berlaku dekat office korang ataupun mana-mana tempat yang korang pernah bercuti, korang boleh share cerita korang dekat email kamarinawork29@gmail.com. So Kamal rasa itu sahaja video untuk hari ini. Thank you Ray sebab sudi berkongsi pengalaman seram dengan peminat creepy sekalian. And thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!